sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat malam kepada semua para penonton Malam Seram. Ya, saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan horror talk show Malam Seram bertemankan saya Casey, dan harap anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat, dan yang penting sekali dapatlah melaksanakan puasa anda di bulan Ramadan dengan penuh sempurna. Ya. Jadi kita berjumpa dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah rancangan perkongsian pengalaman seram yang dikongsi melalui kiriman email, yang dikongsi melalui voice note, ya, panggilan yang saya lakukan, saya hubungi anda berkongsi daripada beberapa lagi wadah yang lain lah. Rancangan ini 100% kadar satu perkongsian dan hiburan semata. Jangan mudah kita percaya dan terlalu taksub. Itu yang saya harapkan lah. Tapi ada kalanya kisah yang dikongsi ini boleh dijadikan sebagai satu iktibar. Mengapa tidak kita ambil pengalaman yang dipaparkan dalam Malam Seram supaya kita dapat ketengahkan lah pengalaman yang dikongsi itu, dan juga dapat kita pelajari ya daripada apa yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan Malam Seram. Yang penting jangan lupa untuk kirimkan voice note anda ke nombor 81310287. Kalau di luar Singapura kena ada plus 6581310287. Selamat tengah malam kepada geng Momok Kapten, geng Momok Sarjan. Selamat tengah malam juga saya ucapkan kepada kedua-duanya, Momok Kapten dan Momok Sarjan. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi melangkani konten berbayar, dan mohon maaf
kalau tidak dapat live bersama dengan saya di saluran Malam Seram, kerana saluran tu seperti anda tahulah, belum lagi boleh saya ke sana untuk buat live pada insyaAllah pertengahan, hampir-hampir pertengahan penghujung lah bulan Mei barulah saya boleh live kembali, insyaAllah, doakan. Dan pada semua moderator yang bertugas, terima kasih. Dan pada moderator terima kasih kerana sentiasa menjaga ketenteraman live chat ini. Pada geng momok yang lain di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, mana-manalah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton maupun mendengar rancangan ini. Kisah yang pertama pada malam ini saya nak bacakan kepada anda. Ini dengan tajuknya yang bernama ni seram. Sebab bila saya baca email ni dan saya cuba menghayati pengalaman yang disampaikan oleh pengirim kita ni, anda cuba bayangkan, memang amat menakutkan. Kiriman ini datang daripada Wani. Kita langsung dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton Malam Seram, Wani berkongsi pengalaman dengan tajuk Makin dipandang, makin dekat. Apakah dimaksudkan dengan makin dipandang, makin dekat? Apa khabar Casey dan para penonton Malam Seram? Saya adalah seorang pelajar di salah sebuah asrama di Universiti di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengalaman seram saya ini berkaitan dengan satu kejadian yang berlaku kepada pelajar-pelajar yang lain. Dan kisah ini pernah diceritakan pada saya. Katanya para pelajar yang baru masuk ke universiti ini dan menetap dekat asrama ini seringkali diingatkan tentang satu kejadian seram. Ini hanya akan terjadi kepada pelajar akhir tahun saja. Jadi kita masuk je kan, kita dengarlah cerita-cerita mitos yang disampaikan. Nanti bila kau last year dekat sini, tahun akhir kau dekat universiti ni, kalau kau duduk dekat asrama ni, kau kena hati-hati, dia akan datang. Dia ni siapa? Menurut mitos yang dikongsi pada waktu tu, saya memang tak percaya kisah. Yalah, kita tahun pertama orientasi ataupun orientation, kita kena kenal sekolah, kena kenal dekat kena kenal pelajar-pelajar yang lain, fakulti yang kita ambil, siapakah mereka, ya, rakan-rakan yang sama, ya, fakulti dengan kita. Jadi banyak perkara tu dekat dalam orientation tu akan diceritakan pada kita semua. Jadi antaranya ni lah mitos yang diketengahkan berkenaan dengan sejenis makhluk ni, hantu dipanggil lah, ataupun dia kata dekat sini ada mitos mengatakan gangguan berlaku pada pelajar akhir tahun, yang mana ini adalah seorang ibu ini meninggal dunia menurut cerita. Saya tak tahu benar ataupun tidak. Ibu ini meninggal dunia dalam perjalanan nak menghantar satu alat untuk anak dia gunakan alat itu ketika mengambil peperiksaan akhir tahun. Ada yang kata kalkulator, ya, ada yang kata alat pengukur dan sebagainya lah. Jadi ibu ni daripada rumah bergegas untuk menghantar barang tu pada anak dia. Apabila nak sampai dekat sekolah, ibu ini terjebak dalam kemalangan jalan raya dan anak dia tidak dapat meneruskan mengambil kertas ujian dan gagal dalam kertas ujian. Ibu berkenaan akhirnya meninggal dunia di hospital dan difahamkan selepas itu tidak ada ketenteraman dalam roh orang yang dah meninggal ni. Maka ibu itu datang kembali ke sekolah dan setiap pelajar dekat kohort yang terakhir ni, ya, tahun akhir, ibu ni akan menjelma dan akan mengganggu. Dan mitos mengatakan selagi kita tak pandang dia, selagi tu dia tak akan dekat dengan kita.
kita kalau tengok dia, kita tengok lain, dia akan dekat. Kita tengok dia lagi, tengok lain, dia akan dekat. Jadi jangan pandang dia. Lebih banyak kita tengok, lebih dekat dia datang, saudara. Jadi ada bayangkan, benda ni diberitahu pada tahun pertama. Masuk tahun kedua, masuk akhir tahun, tiba-tiba keluar balik cerita ni. Semua pelajar ada yang tak percaya, ada yang takut. Tapi tak semua pelajar diganggu. Tak tahu siapa pilihan dia. Cuma mitos tu kata dia akan ganggu pelajar akhir tahun. Pelajar yang macam mana? Pelajar cemerlang ke? Pelajar yang tak cemerlang ke? Pelajar yang setengah masak? Pun tak tahulah. Dia tak ceritakan dekat sini. Jadi saudara para penonton Malam Seram, anda bayangkan saudara, saya adalah pelajar yang diganggu, kata Wani. Waktu tu saya sedang belajar, Casey, dekat kawasan satu bilik yang dipanggil study room. Duduk dekat study room tengah buat ujian pelajaran saya, ulang kaji pelajaran saya. Tiba-tiba saya nampak langsir dalam study room tu bergerak. Dalam study room bukan saya seorang, ada lagi beberapa pelajar yang lain, cuma saya seorang saja yang duduk menghadap ke arah belakang. Adalah lagi pelajar lain menghadap ke arah bertentangan dengan saya. Kawan saya yang sebilik pun duduk, tapi dia menghadap saya menghadap dia, dan saya menghadap langsir yang ada dekat belakang. Tiba-tiba langsir tu bergerak, Casey. Bila langsir tu bergerak, saya pun terpandang dekat langsir tu kan. Siapa yang tak akan terpandang kalau ternampak sesuatu bergerak? Jadi tengah buat ulang kaji pelajaran ni untuk peperiksaan, tiba-tiba langsir bergerak. Saya pun pindahkan pandangan saya dekat langsir tu. Tapi tak ada apa-apa, Casey. Tak ada apa-apa. Saya pun teruskan habis ulang kaji pelajaran. Sampailah, Casey, sampailah saya dengan kawan balik ke dalam bilik asrama. Waktu tu dah nak tidur, Casey. Katil di bilik asrama kami diletakkan sederit sebelah menyebelah. Katil saya adalah katil yang paling dekat dengan pintu, Casey. Dan bilik asrama tu taklah terlalu besar. Memang cukup-cukup untuk 4 orang pelajar tinggal dalam satu bilik asrama. Jadi tengah baring, kawan semua dah tidur. Tiba-tiba saya ternampak ada sesuatu sekali lagi. Langsir dekat sebelah ujung bergerak, Casey. Bergerak. Saya pun pandang dekat langsir tu. Waktu itulah saya nampak ada susuk tubuh seorang wanita yang mukanya teruk, Casey. Wajah teruk dan macam kelihatan berlumuran darah. Bila saya pandang dia tengah berdiri tengok saya dengan mata yang terbeliak. Saya pandang ke arah lain. Jadi saya terus terfikir, adakah mitos yang pernah diberitahu aku lebih kurang 3 tahun yang lalu, perkara ini adakah benar ataupun tidak? Saya tengok lain. Bila tengok lain, tiba-tiba pintu almari pula dekat sebelah ujung dia buka. Dia buka pintu almari, Casey. Jadi bila pintu tu bergerak, kita akan tengok kan. Saya tengok lagi. Ceng, dia dekat situ, Casey. Saya pandang lain, saya dapat lihat, makin dekat. Casey, dia masih tengah berdiri tengok saya dengan mata terbeliak. Saudara para penonton Malam Seram, kali ini kali ketiga saya tengok dia, saya terpandang, Casey, sebab dia makin dekat. Saya tengok dia lagi, alamak. Sekarang saya tak boleh tutup mata, tak boleh kelip mata, saya tak boleh pandang lain. Bila saya buat macam tu, dia makin dekat. Jadi saya dah tengok dia, Casey. Macam mana ni? Casey, waktu tu dah nampak jelas dah. Sebab saya terpaksa buka mata saya pandang wajah yang menyeramkan. Ita. Saya kejut kawan-kawan saya. Semua tengah tidur, Casey. Tarik selimut, maknanya dah tutup mata kan? Casey, ting. Tiba-tiba saya dengar betul-betul dekat tepi katil saya, yang mana saya dah tutup dengan selimut. Saya pekik sekuat-kuat hati. Kawan dalam bilik semua bangun serentak. Tolong. Kawan bangun. Dia kata dekat saya, Wani, kau okey tak? Wani. Saya tunjuk. Casey,
rupa-rupanya mitos tu adalah benar untuk saya. Tapi kawan saya yang lain tetap sukar nak percaya. Ada pelajar memang percaya, Casey. Saya memang 100% tak percaya. Sampailah ia terjadi pada saya. Casey, saya tak tahu kalau saya pandang dia lagi, apa yang berlaku pada saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah dalam rancangan Malam Seram. Dan harap anda dapat dengar pengalaman yang disampaikan. Benar atau tidak entahlah. Yang penting sekali rancangan ini hanya sekadar satu perkongsian. Tapi kisah dia seram. Kan pandang banyak kali dia akan datang dekat. Tapi lazimnya kalau manusia takkan pandang. Cuma benda ni pandai. Dia buatlah. Dia gerakkan pintu almari, gerakkan langsi. Kita akan terpandang je. Kita pandang je dia kat situ. Hello. Ya, terima kasih atas perkongsian kisah tadi daripada Wani untuk anda dalam rancangan Malam Seram. Baik, kita sambung kisah selanjutnya kalau sudah bersedia. Ini pengalaman datang daripada kejap tadi mana? Tadi saya dah siapkan email saya. Okey. Saya tak pastilah ni bunyi apa. Sebelum ni tak ada bunyi tu. Macam irritating bunyi. Kan? Dengar. Ada that buzzing sound. Tak apa, saya akan settle the kettle selepas ini. Okey, yang ini kiriman daripada pengirim kita. Nama beliau adalah Salam Encik Casey. Berencik-encik dengan saya. Ya, Puan, apa khabar? Salam Encik Casey. Nama saya Syah, bukan nama sebenar. Saya ni berasal daripada KL, Kuala Lumpur. Saya nak kongsi tentang satu cerita yang berlaku semasa bercuti dengan rakan saya di Koh Lipe. Koh Lipe, bukan Kuala Lipis bukan Saya baca pertama kali ingat Kuala Lipe. Koh Lipe. Koh Lipe di Thailand. Saya tak boleh kasih tahulah sama ada ia berlaku di Sunset Beach ke, Sunrise Beach ke, dan adalah pantai-pantai yang lain. Cuma dia berlaku dekat Koh Lipe di Thailand. Dan perkara ini berlaku pada tahun, seingat saya ni 2015, Casey. Dan kami bertiga ingin menyambut tahun baru di Thailand sambil bercuti selama 5 hari di sana. Jadi kalau sudah bersedia, kita sambung kisah daripada pengirim kita Syah dari Kuala Lumpur bercuti di Thailand. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Jadi saudara, kami memutuskan untuk tinggal di kediaman seperti pondok kerana perancangan last minute. Itu pun harga mencecah RM300 satu malam, Casey. Mahal tu, Casey. Pondok tu taklah buruk, cuma saya nak gambarkan lantainya lantai jenis kayu. Kami pun saiz yang kecil. Bersesak sekatil pun tidak mengapa, kata beliau. Kejadian berlaku pada pukul 3 pagi. Saya tidur di tengah. Sesuatu yang saya mahu elak tapi terpaksa. Maklum, orang cakap yang duduk di tengah ni paling kerap kena ganggu kalau bercuti, kan? Pernah kan anda dengar? Kalau tidur sekatil, yang tidur paling tengah itulah yang selalu kena ganggu. Ataupun selalunya orang nak tidur tengah, kan? Semua berebut-rebut tidur tengah, tidur tepi tak nak. Jadi kemungkinan perkara ini dijadikan satu cerita seram kerana untuk membuat orang berebut-rebut nak tidur tepi daripada nak tidur di bahagian tengah. Wallahualam. Jadi pagi tu saya terjaga sekitar jam 3 pagi dan sekilas
macam Casey ada bau darah. Casey boleh bau darah ni dia kuat dengan zat besi kan, dia bau. Kenapa macam bau darah ni? Katil kami adalah 1 4 poster bed dan kelambu perlu diturunkan. Walaupun kelambu diturunkan, bau darah tu agak kuat. Saya buat tak tahu sajalah dan turun dari katil, terpaksa pergi ke tandas. Pagi tu hanya seorang yang solat. Jadi pagi tersebut dah ada orang bangun berjalan dalam resort. Saya buat tak tahu saja dan anggap ini satu perkara biasa bila nampak orang pada awal pagi tengah berjalan dekat resort. Yelah, bercuti kot Casey. Jadi apa yang berlaku, saya tak boleh solat, jadi saya cuma berkalih dan nampak kawan saya di sebelah kiri. Masalahnya sebelum berkalih, saya nampak kawan lagi seorang di sebelah kanan saya. Siapa Casey? Siapa? Belum sempat saya hadam apa yang sedang berlaku, Effie, bukan nama sebenar, bangun untuk solat subuh. Kawan di sebelah saya pun cuti Casey, tak boleh solat macam saya. Jadi kami sambunglah tidur. Saya cuma mendiamkan diri sebab fikir mana nak pindah kalau saya bagi tahu mereka berdua yang apa yang saya dengar tadi dan kejadian jam 3 pagi tadi. Kami dah bayar RM1,500. Terpaksalah saya diam Casey. Kalau kita buat saya beritahu, mesti jadi kecoh. Malam tu kami menonton wayang. Tonton wayang. Dalam jam 10 malam kami pulang. Mira, bukan nama sebenar, tidur awal. Saya dan Effie berborak-borak dekat luar. Mira penat snorkeling tadi kot, Effie berkata, dan kami berborak membiarkan Mira di dalam yang sedang tidur. Masalahnya dari Mira masuk sehinggalah kami habis borak. Sejam kemudian kami asyik terdengar orang berjalan Casey. Duk 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 jalan. Lantai kayu yang asyik berbunyi dekat dalam pondok yang kami sewa ni. Seperti saya katakan awal tadi, pondok ini lantainya dibuat daripada kayu. Jadi bila jalan tu ada juga kadang-kadang terbunyi macam bunyi kayu, menandakan ada orang yang berjalan. Cumanya bunyi macam tu kena dengan saiz Mira yang memang badan kecil, ya. Tak kenalah dengan saiz Mira. Jadi kalau badan dia besar sikit baru ada bunyi. Mira ni memang orangnya kecil molek Casey. Jadi macam mana boleh bunyi pula si Mira jalan ya? Saya macam sangat cam sangat kerana di KL rumah saya pun rumah kayu Casey. Kayu lantai lah. Bunyi tapak kaki dalam pondok sama saiz dengan pakcik saya yang tinggi dan berbadan besar. Jadi Mira ni memang orang jenis badan kecil. Dia jalan kat mana pun tak ada bunyi. Kira Mira ni dia ringan macam angin. Takkan Mira jalan entak-entak? Ya tak ya juga. Kalau Mira jalan pun takkan bunyi ketuk 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 ketuk. Dah kenapa dia buat macam tu? Saya memang tak sebut apa-apa sebab saya sangka Effie tak dengar Casey. Saya pun diam je lah. Saya ingat saya seorang ni. Jadi dalam otak ni, Mira ni kenapalah main tak-tak kaki. Takkan Mira tak-tak kaki. Rupanya Effie pun terdengar benda yang sama. Sebab bila kami transit semula ke Langkawi, kami bertiga mula share benda-benda yang pelik yang berlaku, yang mana masing-masing tak beritahu pun. Dia simpan untuk dia, saya simpan cerita saya, kawan saya simpan, semua masing-masing simpan cerita masing-masing sebab takut nak takutkan kawan-kawan yang lain. Kan? Jadi bila dah tengah transit ni, barulah mula-mula tiga share benda. Kau tak rasa pelik ke dekat pondok yang kita sewa? Beginilah. Balik ke KL, saya cerita dengan mak apa yang terjadi. Kena marah Casey. Dah tahu ada hantu, kenapa duduk juga dalam pondok tu? Alamak, dah bayar mak. Bracket muka sedih. Mujolah, dengar saja tak nampak. Casey bayangkan, kawan-kawan saya rupa-rupanya semua ada pengalaman ternampak, terdengar sesuatu. Tapi mereka pendam macam saya. Ingatkan saya seorang aja. Semua kawan pun perangai yang sama, tak nak takutkan kawan sahabat yang lain. Nasib baiklah percutian itu habis. Bayangkan Casey, bayangkan. Itu saja Encik Casey. Terima kasih kalau berkongsi kisah saya daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Syah. Selamat malam
seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, hari ini tema dia dalam Malam Seram, saya lupa nak beritahu tadi, adalah rumah penginapan sementara. Macam itulah maknanya dia bukan dalam rumah kita lah. Dia seperti asrama, adalah rumah penginapan sementara lah. Rumah tumpangan untuk warga emas, rumah tumpangan anak-anak yatim mungkin, dan yang sewaktu dengannya lah. Berikut ini sebelum saya ketengahkan tazkirah Ramadan bersama dengan Masjid Mujahidin, saya nak kongsi satu lagi kisah dengan tema rumah tumpangan sementara. Ini berlaku di rumah tumpangan warga emas. Oh, cerita ni dahsyat. Ni boleh jadi filem cerita ni. Datang daripada pengirim kita. Beliau ni bertugas di rumah tumpangan ni sebagai pegawai kebajikan. Nama beliau adalah selamat tak sebut Nurul, bukan nama sebenar, nama samaran digunakan. Jadi Nurul ni adalah salah seorang pekerja pegawai kebajikan dekat rumah tumpangan warga emas, dan ini berlaku di Singapura. Casey tolong jangan sebutkan nama tempat ni, hanya untuk Casey ketahui. Lagipun saya dah tak kerja dekat sini lagi lah. Saya pun tak nak lah nanti kawan-kawan semua yang dengar mungkin jangan Casey yang bertugas dekat sana rasa takut pula. Jadi saya rahsiakan nama rumah tumpangan ini, dan kata Nurul, kisah saya berlaku selalunya ketika bekerja pada shift malam. Rumah tumpangan orang-orang tua warga emas. Dalam kategori rumah tumpangan orang tua ni, dia ada pelbagai tahap kesihatan level, health level lah. Maknanya ada yang sihat, cergas, yang boleh ajak berbual, yang boleh bergerak sendiri, berdikari. Ada yang langsung tak boleh, terbaring atas katil, kena angkat letak atas kursi roda, kena bawa keluar pergi mess hall untuk makan, kena bawa keluar pergi dekat entertainment room untuk tengok TV, untuk berinteraksi dengan kawan-kawan. Ada yang semi Casey, dia boleh makan, boleh minum, tapi nak bergerak tu dia perlu ditolong, dipapa, kemudian jalan pelan-pelan sampailah ke tempat yang ditujui. Jadi kata Nurul, kejadian ini berlaku pada saya. Yang ini saya kenal seorang penghuni lah, residen dipanggil residen dekat rumah tumpangan ni. Saya gunakan nama samaran sebagai Nikmah. Nikmah. Nikmah ni dia suka sangat buat komplain, macam-macam aduan dia buat. Dia cakap dia ni gitulah, dia cakap kawan dia yang kat ujung katil tu bising, dia cakap ni. Jadi apa yang terjadi, Nikmah ni pernah beritahu saya beberapa kali Casey. Nikmah ni dia cakap dekat saya, dia kata dia akan beritahu saya seorang, dengan orang lain dia tak rapat sangat. Jadi kata dia cakap dekat saya, Nurul. Nikmah memanggil saya. Ya Nikmah, Nikmah dah nampak dah. Nanti malam ni ke, malam esok ke, malam lusa lah, dalam terdekat ni. Yang tu dia tunjuk. Tu mana Nikmah? Tu kat ujung katil tu. Dia dah nak pergi dah, kata Nikmah. Saya pun cakap, Nikmah ni mana Nikmah tahu? Nikmah tak tahulah, tapi tahu dalam masa terdekat ni. Sebab semalam malam Nikmah nampak ada benda ni besar, tinggi dekat katil dia, kata Nikmah. Saya pun tak nak layan sangat. Casey, 2 hari kemudian makcik katil hujung tu meninggal Casey. Tapi tak selalu dia cakap macam tu jadi. Kadang-kadang dia akan cakap, Nurul, Nikmah takutlah tidur sini. Boleh tak Nikmah duduk dengan Nurul dekat office? Kadang-kadang bila saya kerja malam, saya kerja 2 orang dengan kawan saya. 2 welfare officer saja yang bertugas, campur 2 pengawal keselamatan, 2 orang pakcik lah. Jadi saya akan benarkan lah. Kadang-kadang dia kata dia nampak orang yang dah meninggal tu datang Casey. Jadi satu hari tu saya datang untuk buat head count. Setiap kali nak tidur, residen kena head count. Saya kena kira lah, tengok katil ni ada orang. Saya tik. Nikmah nampak saya, dia panggil, Nurul sini. Saya datang kat dia. Kemudian
Saya tanya, ya Nek Ma, ada apa? Nek Ma malam ni tak boleh pergi office sebab saya banyak kerja. Tak. Ada apa Nek Ma panggil saya? Nurul. Apa dia Nek Ma? Casey, tiba-tiba Nek Ma cakap, Nurul ada rasa sakit kaki tak? Casey, kebetulan saya memang ada rasa sakit kaki Casey. Dan saya ada jumpa dengan seorang pakar urut untuk urut kaki saya yang sakit. Jadi saya pun cakap, kenapa? Saya tak cakap saya sakit kaki, saya cuma tanya kenapa. Nurul ada sakit kaki tak? Dia tanya lagi, kenapa Nek Ma? Nek Ma tahu Nurul sakit kaki sebab Nurul ada benda yang tengah pegang kaki Nurul tu kat bawah. Casey, terus saya tengok bawah Casey. Nek Ma ni, sebab Nek Ma kalau cakap kadang-kadang betul terjadi Casey. Jadi saya dah build that trust tau dengan Nek Ma ni. Nek Ma ni kalau cakap real ni. Saya pun tengok, Nek Ma ni jangan main-main lah. Betul Nurul. Pergilah, jangan pegang kaki dia. Pergi. Marah Nek Ma dekat benda tu. Casey, sememangnya kaki saya memang berat nak jalan. Tak boleh angkat Casey. Jalan sakit. Tapi apakan daya kena kerja. Saya datanglah ke kerja, tapi buat kerja pun tak banyak. Jadi Nek Ma dah panggil saya dah terperanjat ni. Nek Ma, jangan main-mainkan saya. Saya ni tahulah lemah semangat ni. Pergilah. Nurul jangan gerak. Nurul tunggu kejap. Pergi. Dia marah Casey benda tu. Kemudian Nek Ma ni, tiba-tiba dia baca surah. Selepas dia baca, tahu pun takut. Dah Nurul dia dah merangkak dekat tepi katil ujung tu. Nanti Nurul kalau nak keluar, jalan depan pintu tepi katil ujung tu, Nurul sebelum keluar, Nurul bacalah selawat sampai Nurul keluar. Ingat selawat, kata Nek Ma. Marah saya. Casey, saya pun jalan, kaki saya masih sakit, cuma rasa ringan sikit. Sebelum tu sakit dan berat. Yang ini sakit dan ringan. Betulkah ada orang berpaut dekat kaki aku ni? Saya pun jalan. Semakin dekat dengan katil ujung, semakin meremang bulu roma Casey. Sampai depan, nak tak nak saya selawat Casey. Saya baca selawat depan pintu, meremang Casey. Baca selawat sampai saya keluar daripada bilik tu. Kemudian jalan pergi balik ke office. Kaki saya rasa sakit tapi dah tak berat lagi. Setelah beberapa hari, kaki saya semakin baik, sampailah sudah tidak ada lagi kesakitan. Nek Ma, Casey, Nek Ma, kenapa benda tu berpaut dekat kaki saya? Saya nak tanya Nek Ma pun saya takut. Tak payahlah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah daripada Nurul berkenaan dengan seorang penduduk penghuni rumah tumpangan orang tua bernama Nek Ma. Kadang-kadang orang macam Nek Ma ni kan, bila dia ajak berbual, alah malas aku nak bercakap dengan Nek Ma ni. Ada setengah warga Mas ni, dia suka ajak berborak kan. Dia berborak panjang sebab tu ada malas aku nak layan. Tapi dia ambil berat macam tadilah. Kisah Nurul tadi kan, dia ambil berat dekat Nurul. Jadi patut Nurul berterima kasih lah benda tu berpaut dekat kaki patut kaki sakit Nek Ma, terima kasih pada Nek Ma dan juga terima kasih kepada orang-orang seperti Nurul yang mana bekerja sebagai seorang pegawai kebajikan di rumah-rumah tumpangan warga Mas ke, rumah-rumah anak yatim ke, kerana tak ramai orang yang sanggup melakukan kerja-kerja kebajikan seperti ini. Walaupun ialah Casey dibayar gaji, dibayar gaji pun kau nak layan kerina-kerina resident warga emas yang ada macam-macam kerina, dan tak semua orang lah, hanya insan terpilih yang ada hati kasih sayang lebih sikit boleh bekerja tempat-tempat macam ni. Sebab lain orang tua lain ada punya ragam dia. Ada yang pendiam ada yang kaki merajuk, ada yang nak kaki attention.
Jadi bukan senang lah. Jadi terima kasih lah kepada anda yang bekerja maupun sebagai seorang pegawai kebajikan ke, sebagai seorang jururawat. Terima kasih lah ya, kerana sentiasa mengambil berat. Okey. Kita akan berehat seketika. Saya akan ketengahkan Tazkirah Ramadan yang ini daripada Masjid Mujahidin. Kalau yang sedang menonton dan nak sedang mendengar, bolehlah anda pergi ke website atau Facebook Masjid Mujahidin Singapura ni, kerana mereka perlukan sumbangan daripada anda. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan terbaik, berlipat ganda ganjaran kalau anda khususnya lebih-lebih lagi ni memberikan derma kepada rumah Allah ini, ya, insyaAllah. Jadi kita dengar sekarang Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Sufian Abi Syauqi. Silakan. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bersabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasulullah SAW, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala hanya senya dari Allah Ta'ala semata, maka akan dihapus ampunkan dosa-dosa yang telah sudah. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ramadan telah pun tiba bersama kita pada masa ini. Ramadan telah pun datang pada kita untuk kali ini. Maka marilah sama-sama kita ambil ruang dan peluang yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini untuk kita beramal, memperlipat gandakan dan menambahkan dan mempertingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, dengan harapan untuk mendapat dan menggapai keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa antara kita yang tidak pernah buat dosa, na'udzubillah? Siapa antara kita yang tak pernah buat kesilapan dan kesalahan? Astaghfirullah. Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun, yang bermaksud setiap anak Adam itu pasti berbuat kesilapan dan kesalahan, namun bagi mereka yang buat kesilapan-kesalahan, yang terbaik antara mereka adalah yang memohon ampun taubat Allah daripada Allah Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita memohon taubat ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan kita melipat gandakan amal soleh kita pada Ramadan ini, semoga Allah Ta'ala benar-benar sungguh mengampun, hapuskan dosa-dosa kita, dan seketika mana kita pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan suci, bersih daripada noda dan dosa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan iman, Allah Ta'ala berikan kita kesihatan badan untuk dapat kita beramal sebaik-baik amalan pada bulan Ramadan ini. Dan andai kiranya kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dan kehidupan kita, semoga mudah-mudahan ia menjadi sebagai cagaran kita dan penjamin kita untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Yeah, hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Sami Yusof, saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu
Pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don. Syaitan diikat di kari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum masuk waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti, tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati, sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi, bila kita pandang dia makin-makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata. Bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, saudara, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Dan pun kita berada di hari ke-11 bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Ya, 11 hari Wah, 11 hari. Diam-diam nanti tiba-tiba terus 10 malam terakhir 10 malam terakhir, dan kemudian diam-diam tiba-tiba tiba-tiba malam raya. Tiba-tiba Ramadan dah berlalu, Syawal datang, tiba-tiba Syawal pun berlalu. Jadi semoga kita dapatlah umur panjang untuk bertemu Ramadan sampailah habis Ramadan ini, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Tadi tazkirah daripada Ustaz Sofian, dan terima kasih pada anda yang sudi menonton tazkirah tadi. Dan ada yang tanya tazkirah ini mahupun rancangan cakap masjid. Ada yang tanya, Casey, cakap masjid hujung minggu tak ada? Tak ada, hujung minggu tak ada. Hujung minggu saya rehat. Ini tazkirah cakap masjid tu yang saya anjurkan kendalikan untuk Masjid Alamin pula di channel YouTube KC Champion tu. Saya interview Ustaz datang pada pagi hari tu kan, datang, oi, interview bila interview tu kan tengah puasa pula tu. Oh, dia kering tekak. Tapi rancangan tu saya selepas edit dulu lah, saya akan ambil masa yang lain pula untuk edit kan, kat rumah ke, tengoklah di mana saya berada. Dan kemudian saya upload sebagai premier waktu malam lah. Jadi bila interview pada waktu pagi tu memang mencabar sangat lah apa ni, kering betul. Kering tekak, kering bibir. Tapi tak apa ini satu perkara yang saya rasa adalah insya-Allah kebaikan
untuk semua. Okey, jadi terima kasih pada yang sedang menonton dan terima kasih juga kepada geng Momok, Kapten geng Momok Sarjan, kepada anda yang berikan sumbangan. Kejap lagi Casey akan bacakanlah sumbangan anda. Yang ini katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ada cerita nak share pasal hantu main bola. Hantu main bola katanya kalau Casey boleh call lah saya. Okeylah, kita call tajuk dia hantu main bola. Main ini adakah European Super League? Hantu main bola European Super League. Okey, harap jawab panggilan. Hello. Selamat malam seram. Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Okay, saya Iman daripada Selangor. Orang Selangor. Bagaimana dengan keadaan COVID di Selangor sekarang ni? Tak ada perubahan, Casey. Tak ada perubahan Luas juga. Alamak, tak apalah, kita doakan semoga semualah Singapura dan juga di Malaysia. Di Singapura pun baru-baru ini ada kes baru melibatkan pekerja asing. Jadi sama-samalah kita dapat mengharungi. Baik Iman, anda kata hantu main bola. Ni kes apa ni? Silakan. Okey, cerita ni sebenarnya jadi waktu tahun 2003. Waktu tu saya sedang bersekolah, sekolah menengah lah di Melaka. And then sekolah saya ni sekolah asrama. So asrama ni asrama perempuan. Okay, saya antara player netball waktu zaman tu lah. And then disebabkan kita ni busy dengan jadual belajar waktu siang, so training kita akan ganjak pada waktu malam. So bila waktu malam kita akan gunakan Dewan Besar lah sebagai lokasi untuk training. Cerita dia mula dekat Dewan ni lah. Memang sebelum kita start training situ memang ramai sini-sini pernah cakap. Dia kata Dewan tu tak sesuai untuk dijadikan tempat training waktu malam. And then kita ni, sebab kita waktu tu saya baru tingkatan 3, so still baru lagi dekat sekolah tu, kita tak tahu sangat apa yang pernah jadi kat situ lah. Okay, and then waktu training tu kita masuk 2 team lah, bawah 15 dengan bawah 18. And then kita tengah training, suddenly blackout, Dewan blackout. Tapi masa tu kita fikir macam just technical problem. And then kita pergi betulkan balik lah dekat fuse. And then kita sambung training macam biasa balik. And then tak lama, dalam area 10 minit lepas tu blackout lagi sekali. Tapi that moment ada something yang jadilah. Kita tiba-tiba dengar bunyi alat muzik dekat bilik belakang Dewan. Belakang Dewan tu ada bilik persalinan. So dekat bilik persalinan tu biasanya tim-tim nasyid akan gunakan untuk training lah. And then waktu tu mula-mula kita fikir geng-geng nasyid ni ada buat training ke apa. Tapi bila tanya balik tim yang pergi register nak pakai Dewan tu, dia cakap malam tu tak ada siapa pun yang booking Dewan, cuma tim netball je. So masa tu dah rasa fishy lah. And then coach kata okay tak apa, kita packing barang keluar lah. And then masuk on the way nak keluar tu, suddenly dekat Dewan biasanya ada gantung gambar-gambar orang kenamaan tau. So tiba-tiba waktu tengah packing tu nak keluar, gambar tu jatuh secara bergili-gili. Sebab dia ada gambar kenamaan. And then lepas tu keliling Dewan tu ada gantung jatah-jatah setiap negeri. So benda tu jatuh bergili-gili lah. Dia jatuh terempas ke lantai. And then semua memang tengok waktu tu. So bila jadi macam tu semua tergamar. Main ada yang dah mula start nangis sebab takut. Dan lepas tu jurulatih kata okey tak apa, kita packing terus keluar, tinggalkan barang je lah. Barang memang tinggal dalam tu sebab takut sangat. So semua keluar, duduk kat luar Dewan. And then coach minta call warden lelaki untuk datang lah, tengok macam mana nak buat dengan Dewan tu. And then sementara menunggu warden lelaki tu, sebab kami sekolah agama, so kita memang diberi macam ilmu untuk berzikir-zikir lah. Bila jadi macam tu, so kita automatically akan
terus nak berzikir ramai-ramai. So once kita berzikir secara kumpulan tu secara kuat, tiba-tiba bola yang dekat dalam yang tadi yang kami guna untuk training tu, bola tu melantun sendiri. Bola tu macam ada orang lantun lah, macam mana kita orang training ramai-ramai tu, macam tu lah bunyi bola tu melantun. And then lepas tu memang waktu tu situasi time tu memang agak scary lah. And then tak lama lepas tu warden datang dengan ustaz, bunyi bola tu stop. Terus dia diam macam tu. Lepas tu ustaz dengan warden pergi dengan dewan. And then tak lama tu dia datang balik dekat grup kami. Dia cakap okay, tak boleh proceed training dah, better awak balik je, tinggalkan je barang-barang dalam ni. And then waktu tu kami bangun nak balik ke asrama lah. On the way nak bangun tu, tiba-tiba ada orang, bukan orang lah, maksud ada something yang baling bola-bola yang kat dalam dewan tu baling ke arah kami. So masa tu memang tak fikir apa, memang semua lari turun terus pergi ke surau. So ustaz kata kumpul dekat surau dulu. And then waktu dekat surau tu pun ada satu lagi isu yang jadi. And dekat surau tu lepas dah kumpul ramai, sebab tadi kelang kabut tak sempat nak kira team members. Sampai dekat surau ustaz kata okay, kira dulu cukup ke tak. And then kira tiba-tiba lebih seorang. Sebab kita duduk dekat dekat koridor surau je, tak masuk dalam. Kira-kira memang ada lebih seorang lah. And then yang lebih seorang tu, masa tu kami tak tahu lagi ada lebih seorang. Cuma jurulatih, ustaz dengan warden je lah yang tahu. Lepas tu tiba ustaz cakap, kalau awak pelajar saya, sila bergerak ke kanan saya. So kita semua faham arahan ustaz tu, so kita bergeraklah ke kanan. Cuma ada seorang je yang tak bergerak. Dia stay dekat depan ustaz. Tapi kita tengok muka dia memang macam physically manusia biasa. Dia pakai tudung, pakai track, pakai t-shirt, macam pakai tudung. Kita tu normal. Okay. Yes. Memang kita nampak, memang really lah. Lepas tu ustaz dia cakap dekat dia, kalau tempat kau asal dekat atas, balik tempat kau, jangan kau ganggu budak-budak ni. Lepas tu dia terus pusing, terus jalan. Macam tu je lah. Tapi masa tu semua macam tergamam, sebab first time kita tengok dia physically dia boleh tiru exactly sama lah macam kita. Seram bila ustaz cakap pelajar-pelajar saya semua bergerak ke kanan. Semua bergerak. Lepas tu satu orang tengah diri betul. Siapa yang berdiri tu? Dia bekas pelajar ke? Sebab kami ni kebanyakannya team member yang baru, so kita tak berapa kenal feeling antara tingkatan 1 dengan 2 dan 3 ni, tak berapa macam. So kita fikir itu one of kita punya team members lah. Tapi bila ustaz je lah yang faham kot, dia tahu apa yang something wrong dekat student yang tu. So dia cakap okay, kalau tempat kau kalau tempat asal kau dekat atas, kau pergi balik tempat asal kau sekarang, jangan kau ganggu budak-budak ni. Lepas tu dia terus pusing, dia terus jalan. Then kita tak pandang dia lah, dia pergi mana. Lepas tu memang tak pandang lah. And then besok tu lepas lepas dah okey semua, lepas perhimpunan pagi, ustaz panggil. Dia kata okey, pergi ambil barang-barang awak dekat dewan. So dia teman lah pergi dewan. Bila pergi dewan, masuk tengok dewan tu macam sedia kala lah. Memang tak ada benda jatuh, tak ada benda pecah. And then bola-bola yang kami pakai dengan barang-barang yang kami tinggalkan malam tu ada dekat tengah-tengah dewan tu. Macam tu lah kisah cerita dia. Tapi cerita dah tahun 2003 lah. Tapi sampai sekarang 2000 apa tadi? 2003 apa? 2003 2003. Waktu tu saya tingkatan 3. Wah, jadi adakah sekolah anda tu memang sekolah yang ada banyak cerita berantu? Yes, memang antara yang famous, sebab sekolah tu dah lama. Dekat Melaka lah sekolah dulu kan? Yes, betul. Jauh Selangor pergi Melaka. Berapa jam tu? Tak, saya asal orang Melaka tapi kerja dekat Selangor. Okey. Tapi duduk di asrama lah ketika di sekolah di Melaka tu. Memang sebab asrama penuh. Okey. Memang kena masuk. Jadi terima kasih sudah berkongsi Iman, dan selamat malam seram. Terima kasih. Assalamualaikum. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ya, kepada yang beri salam tadi pun, terima kasih. Tadi kisah daripada Iman tentang gangguan di sekolah, ya, sekolah, dan saya rasa pasukan netball lah, yang mana beliau anggotai itu kan, ada satu lagi anggota tambahan. Jadi malam ni itulah saya katakan, tempat tinggal sementara, itu asrama. Dah 2 kisah asrama, 1 kisah rumah tumpangan, dah ada 3 cerita yang saya ketengahkan pada malam ini, dengan tema yang saya ini adalah permintaan tema yang saya terima, daripada saranan anda, private message yang saya terima. Carilah beberapa cerita, dan ada satu lagi kisah tempat tinggal sementara. Yang ini tempat tinggal sementara berlaku di sebuah hospital. Hospital tu tempat tinggal sementara kan. Jadi ini bukan kisah daripada seorang jururawat yang sering kita dengar. Ini bukan kisah daripada doktor, jarang kirim Casey, saya doktor, saya ada kisah seram. Kenapa doktor cakap macam tu Okey. Tapi yang ini selalunya kisah daripada pesakit, bukan. Ini kisah daripada seorang pekerja technician. Beliau kerja technician. Jadi pada malam dia kerja shift malam tu, dia kena tukar bal lampu, kena tukar bal lampu. Tiba-tiba dia dapat panggilan untuk pergi ke sebuah ward ni lah. Ward ini adalah satu bilik, mana dekat bilik ni ada seorang pesakit, dipanggil private room lah. Seorang pesakit yang tinggal dekat dalam, dan dalam bilik itu ada 2 lampu. Bal lampu tu berkelap-kelip, flickering lah, dia cakap kat sini. Jadi nama beliau adalah Cik Arsyad. Arsyad, betul, Arsyad. Encik Arsyad berkongsi, saya tengah bertukar bal lampu sebenarnya dekat tempat lain. Tiba-tiba dapat panggilan untuk pergi, panggilan katanya urgent, kena pergi dekat ward ni, private ward lah. Jadi ini adalah mungkin pesakit yang bayar lebih lah kan. Private ward selalunya mahal, katil dia seorang, toilet dia seorang. Anda nak duduk private ward ataupun nak duduk ward yang berkongsi dengan yang lain? Dekat hospital ni, private ataupun tak private? Saya tengoklah macam mana. Saya nak book 2 bilik, private dengan tak private. Kalau malam tu rasa takut, pergi bilik yang tak private. Kan dah terbatuk. Okey, kita sambung kisah daripada Cik Arsyad. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Saya sebenarnya ni duduk dekat tepi. Saya ada letak kipas kecil dekat tepi sebelah kiri saya ni. Sekejap yang bunyi buzzing tu saya rasa daripada kipas ni lah. Ni kipas. Boleh tarik tak? Oh, tak boleh lah. Tak apa. Kipas ni dia tiup. Dia tiup. Jadi kipas ni tiup. Bila dia tiup tu kena saya punya hidung. Jadi saya tarik nafas, dia akan terbatuk lah. Sebab tekak ni tengah sensitif sekarang. Okey, so kita sambung kisah Cik Arsyad yang berkongsi. Cik Arsyad pergi ke bilik private room untuk tukar bal lampu. Jadi bila masuk dalam bilik tu, kata Cik Arsyad, saya tak nampak pun dekat katil tu ada orang. Bilik tu kosong, tak ada orang lah. Dan tak nampak pun ada tanda-tanda bilik tu ada orang tinggal, sebab tak nampak beg, katilnya masih bersih, semua rapi. Maknanya bilik tu kosong lah, belum ada orang tinggal. Kenapa dia kata urgent? Saya pun datang letak tangga. Kemudian saya kena panjat atas, kena buka panel dia dulu, letak bawah balik panel, naik atas balik, buka bal lampu lama, tukar yang baru. Saya kena buat 2. So masuk dalam, mula-mula saya tuk. Hello, excuse me, technician. Kemudian masuk, tak ada orang. Tengok kat katil, tak ada orang.
Tengah tukar bal lampu, Casey, saya jatuh daripada tangga. Kedebam. Nasib baik bila saya jatuh, bal lampu tak pecah. Saya terhentak bahagian punggung belakang. Sakit, terlalu sakit. Casey, bila dah terjatuh daripada tu, baru saya terperasan, Casey, dekat bawah katil, Casey, katil hospital, ada bawah katil tu, macam ada orang tengah berpeluk tubuh, tengah tengok saya. Saya yang tengah belakang tengah sakit ni, saya melompat, Casey, terperanjat. Saya keluar, saya diri. Aduh. Ada nurse nampak, dia tanya, "Sir, are you okay?" Saya cakap dekat dia yang saya jatuh daripada tangga. Dia terus kasih saya kerusi roda. Dia kata, "Jangan diri, duduk." Dia kasih kerusi roda, saya duduk. Kemudian dia cakap, "Ada sakit macam mana tak?" Saya kata, "Sakit dia dah kurang sikit, tadi jatuh sakit." Kemudian saya tanya orang ni, "Dalam bilik ni ada pesakit tak?" Saya tanya dia. Nurse ni, "Ada, sir, ada," kata dia. "Ada pesakit?" "Ada." Dia buka pintu, Casey. Dia buka pintu, dia tolak kerusi roda saya kat dalam. Dia tunjuk, tu tengah baring atas katil. Tadi bila saya masuk, saya tak nampak pun orang atas katil, Casey. Semua bersih. Dan saya nampak bila terjatuh tu, dekat bawah katil tu Casey tengah berpeluk tubuh tengok saya. Dan saya tengok orang yang tengah tidur sama orang, Casey. Saya cam wajah dia. Nak tak nak saya cakap dekat nurse, "Nurse, boleh temankan tak tunggu sekejap? Saya pasang lampu ni." Saya cakap dekat dia, "Saya ingatkan tak ada orang tadi. Ini pesakit perempuan lah. Saya tak sedar hati lah. Nanti orang cakap apa pula." Konon lah buat cerita, Casey. Nasib baiklah nurse tu understanding. Dia kata, Okey encik." Saya pun panjat, tukar bal yang kedua. Saya keluar, angkat tangga. Belakang baru rasa sakit, Casey. Sakit dia dah mula datang dah. Masuk balik office, makan painkiller 2 biji, duduk sekejap, kemudian sambung kerja yang lain. Bila saya masuk dekat katil, memang tak ada orang. Saya yakin tak ada orang. Takkanlah orang yang sakit tu sengaja sorok bawah katil untuk takutkan saya. Casey, 2 bal lampu yang saya pegang, kata flickering, lampunya berkelap-kelip. Dekat dalam bilik technician, kita ada tempat untuk test lampu. Saya letak lampu tu dekat lampu punya soket. Saya tekan on. Tunggu sampai 1 minit 2 minit, lampu tu menyala, tak berkelap-kelip. Kenapa agaknya ada orang buat aduan lampu dekat dalam bilik tu berkelap-kelip? Dua-dua lampu, dua-dua tak rosak. Urgent pula tu. Pelik, Casey. Tapi itu pengalaman saya di sebuah rumah sakit. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah. Ada yang nak telefon, boleh kirimkan mesej ataupun voice note pada Casey. Casey akan hubungi anda sebentar nanti. Yang ini, kerana mulut badan binasa. Dahsyat ni kisah dia, katanya, Assalamualaikum Casey dan geng Malam Seram. Saya peminat Malam Seram dari Ampang, Selangor. Casey boleh panggil saya Oi Oi. Oi, nama bukan nama sebenar. Saya nak berkongsi pengalaman seram saya pada Casey dan pendengar Malam Seram yang sedang menonton rancangan ini. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kisah daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Oi Oi. Pengalaman ini berlaku pada tahun 2015, Casey. Tahun 2015. Tak silap saya lah. Ketika itu saya dan kawan-kawan tengah lepak-lepak berbual di bawah flat dekat Ampang dalam pukul 2 pagi gitulah.
Sewaktu kami tengah berborak, salah seorang dari kami ternampak something, open and close inverted comma, bracket, saya tak sure sama ada itu Kak Pon ataupun Kak Lang. Kak Pon kita tahu, Kak Lang apakah maksudnya? Di sebalik pokok yang ternampak benda tu, seolah-olah sedang memerhatikan, ya, daripada sebatang pohon tu tengah berdiri sesuatu, tengah memerhatikan kami yang tengah duduk berborak. Jarak tak jauh Casey. Saya berikan anggaran lah, mungkin 100 meter gitulah kot. Kawan yang nampak tu terus bagi tahu kami yang dia ada nampak sesuatu dan dia terus memaki hamun sampailah cabar mencabar benda tu. Jadi tengah duduk ni dengan kawan, duduk borak-borak-borak, saya nampak, kawan nampak, semua dah nampak. Tiba-tiba yang seorang ni dia bangun, "Oi! Alah otak kau lah!" Keluar kata-kata kesat ke si. Tut. Dia maki hamun. Kami yang tengah duduk ni sampaikan tercengang. Kenapa pula dia ni tiba-tiba nak marah ni? Sewaktu saya tengah duduk, sambil duduk tu tengah makan kuaci, saya tak tahu kenapa kepala saya tiba-tiba boleh toleh pula dekat bumbung flat di hadapan dan saya ternampak Casey, benda yang sama lah, Kak Pon ataupun Kak Lang lah. Saya memang tak sure. Benda tu mungkin takkanlah daripada satu tempat boleh pergi ke tempat lain. Mungkin dia terbang kot. Besar Casey, ibarat macam kain cadar warna putih yang berkibaran dan terbang. Macam itulah besar. Saya pun terkejut dan mulut jadi jam. Nak baca ayat apa pun terus lupa Casey. Bismillahirrahmanirrahim. Jam kepala otak ni. Benda ni buat saya terperanjat sampai nak baca surah pun tak boleh. Jadi saya ajak kawan-kawan gerak pergi lepak dekat mamak. Kami pergi lepak di mamak Casey. Tak lama lepas tu semua pulang ke rumah masing-masing. Kawan saya yang maki hamun tu dan ada kawan lagi seorang tu, rumah dorang jauh dekat Rawang sana. Jauh tu dorang nak balik pada malam tu lah. Jadi kawan melepak, ya, yang mana diceritakan ni berlaku di Ampang, Selangor. Satu tinggal dekat Rawang. Oh jauh Ampang dengan Rawang Jadi nak balik memang jauh. Keesokan paginya saya telah dapat panggilan daripada pihak hospital Gracie. Pihak hospital telefon, ya, yang mengatakan ada seorang kawan saya telah terlibat dalam satu kemalangan. Terkejut saya dibuatnya. Bergegas saya ke hospital. Ini mungkin yang disampaikan kepada oleh kawan saya yang lain yang juga mungkin berada di hospital pada waktu itu. Sampai sana saya terus jumpa kawan saya yang aksiden tu. Kesian jugalah. Saya tengok dia, keadaan dia habis berbalut tangan, patah kalau tak silap saya. Saya tanya dia macam mana boleh jadi macam ni. Dia cakap waktu dia nak masuk kawasan tempat dia tak nampak jalan dan mata dia kabur macam ada something yang mengacau dia. Itulah sampai dia terbabas lalu terjatuh dari motor. Mujur kawan yang pulang dengan dia tak jadi apa-apa. Itulah cerita dari saya. Maaflah kalau cerita saya tak berapa nak seram, tapi bagi saya itulah pengalaman yang saya paling seram. Terima kasih kerana sudi share cerita saya pada pendengar Malam Seram. Pepatah orang dulu cakap, hebat mana pun kita jangan cakap besar dan jangan hina atau rendahkan orang lain, sebab kalau Tuhan nak jatuhkan kita, sekelip mata boleh berlaku. Main cabar-cabar, bangun. Oi, bodoh kau. Sembunyi. Sini ya. Apa aku takut apa? Sampai gitu sekali ya.
Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Kareem. Okey, terima kasih atas perkongsian tadi daripada Oi Oi yang berkongsi pengalaman. Sebelum saya mungkin jawab panggilan, ketengahkan voice note kejap lagi. Sumbangan-sumbangan anda, super chat, terima kasih Wati Muhammad. Ya, terima kasih super stiker daripada Cinta Hati Yayang. Terima kasih Moving In Sale. Dah tukar nama Ni abang ke? Muana SG, terima kasih. Assalamualaikum KC dan geng Momok. Waalaikumsalam. Kali pertama live selama Ramadan. Selalu tidur siang walaupun dah lambat. Saya nak ucapkan selamat berpuasa pada KC dan Momok semua. Semoga istiqamah. Amin. Amin. Terima kasih sumbangan super chat anda. Muana SG, terima kasih Ishas, terima kasih sumbangan super chat. Assalamualaikum KC. Sumbangan kecil sebenarnya hari lahir saya hari ini. Sedikit duit jajan untuk putera-putera KC. Jawab saya tutup kipas. Kan? Tutup kipas dia macam better sikit. Tapi panas lah. Macam mana? Tutup kipas dia okey sikit. Ishas, terima kasih. Masya Allah. Ya, terima kasih sangat-sangat sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Waalaikumsalam. Dan happy birthday kepada Ishas. Semoga ulang tahun ini 1 tahun usia meningkat jugalah segala-galanya dalam hidup. Kasih sayang, meningkat kekayaan, meningkat kematangan, macam itulah kesihatan, insya-Allah. Jadi terima kasih Ishas atas sumbangan super chat anda. Kim Piero, KC, dulu Darul Ma'wah Bartley Road, katanya Kim Piero. Oh, Kim Piero, Darul Ma'wah Bartley Road, anda pernah berada di sana? Siapakah nama sebenar anda, Kim Piero? Sila dedahkan dekat sini. Ida Ismail, katanya di sini tak ada kata super chat. Masya Allah. Terima kasih pada Ida Ismail sumbangan untuk super chat Malam Seram. Terima kasih banyak sumbangan yang besar daripada anda. Zack Diato Ibu, terima kasih sumbangan super stiker anda. Kim Piero sekali lagi, terima kasih sumbangan super stiker. Nina Norman, Assalamualaikum KC dan geng Momok. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih sumbangan anda dan doanya. Kak Nurkia Jones, apa khabar Kak Nurkia? Oh, hari ini tak memandu Assalamualaikum KC dan geng-geng Momok semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangan tak seberapa, tak kisah, tak seberapa, berapa tu banyak Sumbangan tak berapa dari dapur di England. Iftar malam ni ayam lemak, cili padi dan sambal tumis telur. Akak tengah rindu siput sedut lah. Aduh, salam dari Shop Share. Oh, siput sedut itulah. Semoga dapatlah satu hari nanti buat siput sedut Kak Nokia. Zack Diato Ibu, terima kasih sumbangan super chat. Betul-betul nak kena sabar bila jaga orang tua, kan. Wak Comel katanya, Assalamualaikum KC dan geng Momok. Puan Fizao, Allah give his hardest battle to his strongest soldier. Keep striving. Dari Wak Chomel dan Wak Ana. Terima kasih sumbangan super chat anda. Nanti akan saya sampaikan message ini pada Fiza, insyaAllah. Abang Rock, terima kasih. Lin Rahman, sumbangan anda super chat, super sticker, terima kasih. Kak Tina Type, ni dia Datin Sri, apa khabar Datin Salam KC dan geng Momok semua. Salam pada Akak Tina. Selamat menjalankan ibadah puasa malam ini. Baru berkesempatan untuk mendengar live kerana tidur awal, tak tahan mengantuk. Namun di sebelah pagi pasti akan mendengarnya. Sedikit sumbangan untuk Malam Seram. Terima kasih kepada Kak Tina Type atas sumbangan untuk Malam Seram. Baik, nanti yang lain KC akan sambung baca kiriman-kiriman anda. Saya terus nak jawab ataupun nak ketengahkan voice note. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Katanya di sini, saya Kak Shikin adalah peminat channel Malam Seram juga. Kakak nak share lagu raya suami akak gubah sendiri dan menyanyi menggunakan piano. Amboi. Berjudul Kasih di Aidilfitri. Dengarkanlah dulu InsyaAllah KC boleh putarkan InsyaAllah saya akan cuba. Sekarang tak boleh lah masih lagi Ramadan nanti saya dengar boleh lah, no problem. Terima kasih. Kalau saya lupa, message saya lagi kadang-kadang dia tenggelam message ni terima kasih pada Kak Syikin. Okey, yang ini seterusnya kiriman Cik Ponti nak teman kata dia.
Ya alamak, kan saya dah kata voice note jangan panjang sangat. Ni voice note sampai nak dekat 10 minit Nanti saya tengoklah kalau boleh saya ketengahkan ya. Okey. Yang ini gangguan, call saya gangguan ketika menunggu doktor keluarkan uri. Jom kita call sekarang. Hello. Assalamualaikum, Gishi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Seram. Ya. Siapa bercakap ni? Saya Syah. Dan Syah, anda katakan cerita anda. Okey, sebelum tu Syah, panggilan dari mana? Saya daripada Jurong. Dan katakan dulu ada gangguan ketika doktor nak keluarkan uri bab-bab uri ni memang seram. Ya, saya betul. Silakan pengalamannya. Memang Gishi. Silakan. Lagi masa tu saya ada kompleksi lah. Kira ada gangguan dalam kandungan. Jadi dikeluarkan bayi dalam perut saya dulu. Okey. Ketika tu ada nurse, ada doktor, tapi diorang ada tugasan lain. Jadi diorang tinggalkan saya atas katil seorang-seorang. Okey. Ketika tu bila tu dah terlalai tak Gishi, nak terlalak mata. Tiba-tiba awak bayangkan Gishi, sebelah katil tu ada cekak belai saya lah Gishi. Belai? Dia belai rambut. Tapi katil sebelah tu dah nampak. Saya tunjuk tangan je lah. Saya suruh diam, jangan tegur. Apa? Pasal betul-betul dia belai kat rambut saya, Gishi, di sebelah katil saya. Waktu tu anda tak boleh bangun lah, dah terbaring itulah. Kira antara sadar dan tak sadar. Kira macam masih, kira orang cakap tu masih boleh pandang kiri kanan. Okey. Cakap tu, tapi apa nak bercakap apa tak boleh. Pasal apa, dah sebelah, macam mana nak cakap Gishi. Jadi betul-betul dekat atas, kira sebelah kepala dia belai, dia pegang rambut dia gitu, rasa jari jemari dia Gishi. Bayangkanlah, dengan uri yang dalam masih dalam rahim tu belum dikeluarkan. Kira dia menunggu. Pasal apa, bayi dikeluarkan dulu, uri tersangkut kat dalam. Jadi tunggu lagi satu doktor untuk keluarkan Gishi. Dia tunggulah uri tu mungkin. Dia kata dia tunggu uri tu. Minta maaf kalau tak seram. Mana uri aku? Kasihlah. Aduh. Dan tadi dengar suara macam suara bayi ya? Ya, anak saya. Berapa usianya? Baru 2 bulan ni. 2 bulan. InsyaAllah semoga menjadi anak yang baik, yang sihat ya. InsyaAllah, minta maaf. Tak kisah. Boleh, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam Seram. Selamat malam Seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saya pun ada bayi juga Okey, dah diam. Senang Kalau anak tu bagus Terima kasih walaupun mungkin sedang waktu-waktu macam ni sibuk jaga anak kan, tetap berkongsi pengalaman. Terima kasih banyak. Okey. Jadi dalam kisah tadi tu benda tu belai lah mungkin selepas dia panggil nurse datang, benda tu hilang lah. Itu yang saya rasakan lah. Dia kata macam tengah baring, tengah lemah, tengok kiri kanan, tiba-tiba dia tengah main rambut. Kau ada uri. Ada uri. Dah lama tak makan uri. Seram Terima kasih atas perkongsian kisah tadi. Okey. Yang ini pengalaman selanjutnya, last cerita yang terakhir. Okey, jom kita tengok siapa ada pengalaman. Kita kasih Chan lah kalau boleh jangan hantar voice note terlalu panjang ya. Saya akan dengar saya akan ketengahkan ini 10 minit. Kalau ceritanya harap-harap ceritanya menarik lah kalau panjang cerita dia, jalan cerita menarik, cara penyampaian best, okey punya Tapi kalau tak tu yang nanti yang menonton ni
tengoklah keluar ayat-ayat sakti tapi ingatlah sentiasa bulan Ramadan kena beralas ingat saudara. Okey, jom kita kongsi satu lagi kisah. Ini voice note lah, last call dan selepas tu kisah akan berehat. Kita sambung esok dalam Malam Seram. Okey, jom kita dengar apakah kisahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Amirul daripada Kuala Lumpur, Malaysia. So hari ni saya nak kongsikan sikit lah satu kejadian yang saya mengalami dalam bulan 10 tahun lepas. Masa tu saya lepas tunang, dan benda ni pun berlaku daripada rumah tunang saya. So kisah dia macam ni. Baru lepas tunang. So lepas tunang ni pergilah keluar beli barang dengan family tunang semua. So kereta saya ni kecil, kenari Pro 2 kenari je. So saya tinggalkan kat rumah tunang. So saya naik kereta tunang dengan family dia lah, pergi beli barang bagai semua. Lepas tu bila dah balik tu, balik ke rumah tunang lah, nak tukar kereta balik lah. So dalam sekitar pukul 11 ke 12 malam macam tu saya rasa kot. So mak tunang dah naik, tunang pun dah naik semua. So saya pun nak pergilah ke kereta saya. Nak pergi ke kereta saya masa tu saya berparking kereta tu dekat kawasan yang berdekatan dengan pokok pisang semua macam tu lah. So bila saya masuk kereta, tak ada apa pun masuk kereta, saya start engine. Tiba-tiba saya macam nak panaskan engine dulu lah. Okay, saya nak panaskan engine, tiba-tiba saya terdengar satu suara perempuan ni, dia macam gelak. Dia gelak, dia gelak macam tu. Lepas tu dia cakap, yang saya pengen dengar sangat, dia cakap hi. Dia ada hi tau. Dia ada hi, saya Cik Punti, saya nak teman awak. Dia cakap macam tu tau. Dia suara dia tu kan, kalau kita ingat, kalau saya ingat balik, suara dia tu sangat-sangat manja tau. Maksudnya bukan suara menyeramkan ke apa, tak, tapi suara dia manja. So saya pun dah rasa something lah. Tapi bila nak katakan, bila saya nak fikir-fikir balik, bukan radio ke apa ke, sebab saya bukan jenis orang yang dengar radio. Sebab saya, kalau radio saya akan pasang pendrive ni, kita tak ada hafal dah lagu apa yang akan main tu. So tak apalah, saya teruskan perjalanan. Saya pun startlah perjalanan saya nak balik ke rumah lah. Tapi masa nak balik tu memang rasa something lah dalam kereta kan. So saya pun call member saya. Member saya ni, dia ni macam pandai lah berubat sikit semua. Dia tahulah bab-bab benda ni semua. So saya call dia, saya minta tolong dia, tolong tengok aku sikit boleh tak, aku ada something lah, cakap macam tu dengan dia kan. Dia pun cakap okey, boleh tengok kan. Cakap okey, dia minta nama saya, nama full dengan nama mak. Dia berbinkan mak lah. So saya bagilah nama tu semua. Bila bagi nama dia, lepas tu dia pun cakap, Midul, kau jangan pergi mana kau terus datang kat aku. Dia cakap macam tu. Dia minta saya terus pergi kat dia. So saya pun masa tu rasa macam betul lah apa yang aku rasa ni kan, memang ada something lah. So saya pun okey lah, aku terus pergi ke dia. So saya pun drive nak terus pergi ke dia lah. Lepas tu, tapi sebelum saya pergi ke dia tu, saya kena isi minyak dulu. Sebab plan ni nak balik rumah. Tak ada fikir pun nak pergi jumpa member ke, nak pergi mana ke, tak ada, nak balik rumah. So terpaksa lah isi minyak dulu. Sementara nak pergi isi minyak tu, saya call kakak saya. Saya bagi tahu kakak saya, aku ada hal ni, aku kena kacau. Bagi saya jujur dengan dia, aku kena kacau, rasa macam ada something menumpang, cakap macam tu dengan dia. Tapi aku lambat sikit lah, sebab aku nak pergi jumpa member aku yang pandai berubat ni lah. Bagi tahulah dia semua. Tapi kau tolong jangan bagi tahu mama. Kau cakap je aku lambat ke apa ke, aku ada kerja ke apa, bagi tahu macam tu je dengan dia. Kau jangan bagi tahu mama apa-apa pun. So saya bagi tahu kakak saya dulu. Okey lah, dah bagi tahu kakak tu, saya dah sampai dekat petrol pump. Saya keluar lah daripada kereta. Masa keluar daripada kereta tu, saya terasa macam ada bau kemenyan. Bau kemenyan, kira macam orang bakar kemenyan bau tu. So saya keluar kereta. Saya pergilah bayar dekat bayar kat kaunter. Lepas tu bila patah balik ke kereta, masa saya patah balik tu kan, kisah kan masa tu lah saya nampak, kira dekat seat belakang, kira maksudnya seat pemandu saya belakang dia, saya nampak ada satu figure ni tinggi. Memang kita tengok daripada luar kita nampak dia tinggi. Dia duduk tapi tinggi, kepala dia boleh cecar kat bumbung kereta tu lah. Kira nampak dia gelap and tinggi. So saya pun dah nampak macam tu, saya tak ada cakap apa. Saya pergi settlekan isi minyak semua.
And saya pun tak tahulah sama ada berani ke, bebal ke, saya tak pastilah. Saya pergi masuk kereta balik, saya start enjin, saya jalan. Tapi masa jalan tu memang kita punya duduk tu memang langsung tak rapat dengan tak bersandar lah. Memang nak elakkan lah, tak nak tengok side mirror, tak nak tengok cermin atas, tak nak tengok langsung. Terus je jalan. Tiba-tiba mak saya call. Mak saya call, dia cakap, Mirul, kau kat mana bagai semua? Rupa-rupanya kakak saya pergi kantor ikan pula. Saya minta jangan bagi tahu, dia pergi kantor ikan pula. So mak risau lah bila anak dia kena benda-benda macam ni kan. So pun cakap, ma tengah drive ni bagai semua. Lepas tu dia cakap, okay Mirul, kau lock speaker je. Tak payah pegang phone, kau lock speaker je. Lepas tu saya pun turutkan jelas, saya lock speaker. Lepas tu dengarlah mak saya baca macam-macam surah lah, ayat kursi lah, Al-Baqarah lah, semua dia baca. Dan masa dia baca tu, tak tahulah kenapa tiba-tiba hidung saya boleh berdarah. Hidung saya macam berdarah. Lepas tu dia cakap, ma hidung darah. Lepas tu letak. Lepas tu saya pun memang masa drive tu dah lah tak rapat dekat seat, tak bersandar semua. Lepas tu kena mendongak pula kepala tu sebabkan hidung tu berdarah kan. Lepas tu itulah saya teruskan berjalan, nasib baiklah, tapi tak ada efek, tak ada kacau apalah, darah tu semua tak ada kacau apalah. Drive sampailah dekat tempat member ni. Lepas tu panggilan member, nampak member kat kedai makan tu. Kita cakap, okay, panggil member. Member nampak, member pun datang lah kat saya. Okay Mirul, kau okey tak? Cakap macam tu. Lepas tu cakap rasa something lah, cakap macam tu dengan dia. Okay, tak ada apa dengan kau dekat kereta. Dia cakap nak pergi kat kereta. Okay jom pergi kereta. Pergi kat kereta. Masa pergi kat kereta tu, dia buka pintu kereta, dia buka pintu depan, pintu belakang, bonet dia buka kan. Lepas tu dia masuk dalam kereta. Dia duduk kat seat belakang. Tapi dia bukan duduk kat seat saya. Okay, bukan duduk dekat belah pemandu, dia duduk kat belah penumpang, tapi belakang lah. Kira maksudnya kalau kita bayangkan, dia duduk bersebelahan lah dengan makhluk tu. Lepas tu tiba-tiba saya pun duduk luar je. Biarlah kau nak buat apa kau buat lah kan. Lepas tu tiba-tiba kucing, banyak gila kucing, dia datang banyak-banyak. Tetapi dia bukan datang nak manja ke apa, dia datang masuk kereta, dia datang melompat atas, kira masuk dalam bonet tu, dia macam dia cium-cium dekat tayar bagai semua. Banyak gila kucing. Lepas tu tak sampai berapa lama, dalam 10 minit macam tu, member saya keluar daripada kereta. Member saya pun keluar daripada kereta. Kucing-kucing tu pun belah. Kucing tu tak ada apa pun, kucing tu pun belah. Lepas tu member saya keluar, kucing tu pun belah. Itu kira macam ada something kan. Lepas tu member saya macam cakap, okay dah tak ada apalah, dia menumpang je. Lepas tu dia cakap dengan saya, kau dengar suara macam mana, dia kata macam tu. Lepas tu saya pun cakap lah, suara ni manja, cakap macam tu. Suara dia biasa, tak menakutkan apa pun, tapi dengar satu suara perempuan yang manja. Lepas tu dia cakap, tak apalah, tak ada apa pun, dia menumpang je, dia just menumpang. Dan dia cakap, kalau lah kau dapat tengok betul muka dia lawa, dia cakap macam tu. Itu kan cakap, okey lah, tak apalah. Okay, so settle lah malam tu. Saya pun balik rumah, saya mandi. Sampai rumah, mak saya siap sediakan air limau, suruh mandi. So saya mandi je lah, turutkan je lah kan, mandikan air limau semua. Lepas tu dah settle mandi, dah settle bersihkan diri, duduklah bercerita lah dengan family. Lepas tu mak saya pun buka lah cerita. Sebenarnya masa di loudspeaker tu, dia dengar ada orang macam gelak-gelak dekat dalam phone tu. Saya tengah loudspeaker tu, dekat belakang saya dia dengar macam ada orang gelak-gelak, macam ada orang lain dalam kereta. Itu pun something wrong lah. So sebenarnya cerita ni kira sampai situ je lah. Tapi cerita ni sebenarnya dia panjang lagi. Dia rupa-rupanya dia ada berkait dengan tunang. Benda ni tak suka. Kita nak ke arah yang baik ni, kita nak bertunang. So benda ni tak suka. Bukanlah orang hantar ke, bukanlah orang dengki ke, tak. Tapi saya tanya dengan orang lama duduk situ semua. Tanya ustaz-ustaz, dia cakap, diorang semua cakap benda yang sama. Diorang pun nampak benda yang sama. Kira diorang boleh lah, diorang ada six sense tu kot. Diorang nampak benda yang sama. Diorang cakap benda ni tak suka kau bertunang. Tu je. Kira maksudnya ke arah yang baik. Dia just nak kacau, nak porak-peranda. Itu je lah. Kira maksudnya benda ni dia macam benda yang baik, dia tak minat lah. Kira kita ke arah situ kan. Itulah mungkin lah antara dugaan orang bertunang kan. Banyak lah antara dugaannya mungkin itu kan. So itu je lah kisah cerita ni. Tak adalah seram mana, tak adalah
menarik mana pun, tapi adalah kisah, kira ada pengalaman lah kan. Okay, so itu je lah Casey. Terima kasih kalau sudi pasang kan mainkan saya punya voice ni. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum, selamat malam seram. Waalaikumsalam, selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tu kisah daripada berada kita. Dah jawab salam belum? Tak apalah, jawab lagi lah. Tengoklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perkongsian kisah. Yang pelik Cik Pon boleh introduce. Hai, saya Cik Pon. Apa pun, malam seram hanya sekadar hiburan. Okey, Casey akan undurkan diri. Jumpa anda esok malam bersama dengan penaja kita #Team Mirza Fai yang akan berkongsi tip jual beli hartanah, dan akan kita tunjuk sekitar kawasan di Juchiat Kompleks. Tadi kita buat rakaman dekat Juchiat Kompleks kan. Tunjuk sikit lah suasana. Tak ada bazar tak apa, tapi meriah juga Juchiat Kompleks tu. Jalan keliling kat luar tu kan. Macam-macam. Jual kuih, jual songkok, jual sampul duit. Nanti besok kita akan kongsi dalam rancangan yang ditajuk oleh Tim Mirza Fai. Casey undurkan diri kepada semua. Selamat bersahur ya, kepada yang berpuasa lah pastinya, sebab rancangan ni pun ada yang bukan Muslim kan. Jadi terima kasih. Selamat bersahur semua, dan yang lain selamat beradu dan juga selamat bertugas. Malam seram kembali esok bersama dengan saya Casey. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod. Oh saudara, sebelum tu saya hampir terlupa untuk mengucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan super sticker, super chat. Nyaris nak off ni. Terima kasih saya ucapkan sumbangan daripada tadi Wak Comel. Terima kasih Wak Comel, Husna Banu, Zahiruddin. Yuk jadi member geng Momok Malam Seram. Terima kasih. Ni last kopi Ada Hati Hat, terima kasih sumbangan super sticker. Nita Jasmine, thank you so much sumbangan super sticker anda. Nina Norman, terima kasih Nina Norman. Sweet Lip Lips, terima kasih sumbangan anda. Nita Jasmine sekali lagi, terima kasih Nita. Emilia Jamaluddin, apa khabar orang US? Ramadan Mubarak, Ramadan Karim pada anda juga. Kepada Casey dan geng, saya di sini buka jam 8. Jam 8 buka puasa, lambat tu tapi tak apalah, cabaran masing-masing. Sorry busy sikit kebelakangan ini, tak dapat join live on time. No problem, kita tahu sibuk semua. Alfis Cina, salam Casey, selamat Ramadan sekeluarga. Apa khabar Alfis Cina? InsyaAllah Alfis Cina akan menamatkan zaman bujang. Dia telah pun mengundang saya menjadi pengacara majlis persandingan Alfis Cina. Nanti kita jumpa Alfis InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf saya tadi lupa nak baca. Selamat belum habis live. Apa lagi tunggu? Dah habis. Show dah habis. Bersurai semua. Balik. Tak boleh lama-lama kat sini. SOP. Balik. Balik.